saya hormati, alhamdulillah, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita merasa tidak seronok dengan hidup ni. Walaupun ada X1R, walaupun ada RXZ, tapi tak seronok juga. Walaupun ada suami kadang-kadang tak seronok, walaupun ada rumah tangga, ada harta, tetapi datang satu perasaan tak bahagia. Kadang-kadang ada harta yang kita dapat rasa tak cukup. Kadang-kadang ada anak yang ada pada kita menyusahkan kita. Malah ada orang yang ambil keputusan nak membunuh diri. Ada yang ambil keputusan untuk melarikan diri. Ada yang jadi anxiety. Ada yang jadi trauma. Ada yang berada dalam keadaan depression dan sebagainya. Ini penyakit yang banyak berlaku sekarang ni tuan-tuan. Penyakit anxiety, penyakit tekanan, depresi. Dan bila dia mari perasaan macam tu, apa benda pun dia tak mau dah. Kerja pun dia tak pergi, makan pun dia tak mau dah, apa pun dia tak peduli. Sebab dia berada dalam keadaan tekanan. Selalu kita bercakap tentang soal penyakit. Ada yang bercakap tentang soal COVID 24 jam. COVID dah 3-4 tahun sampai nak termuntah kita dengar. Saat-saat COVID dulu ni. Mai senyap pula COVID, dia mari pula benda lain pula lah. Selain daripada kita duk bercakap soal kencing manis, soal kencing tawa, kena kencing, penyakit jantung, macam-macam. Tetapi kurang diperkatakan tentang depresi, tentang tekanan jiwa, tentang tekanan perasaan, tentang anxiety, berada dalam keadaan jiwa tertekan, kena ambil ubat penenang. Nanti ketawa seorang-seorang, nanti menangis seorang-seorang, dia berada dalam keadaan takut. Baru ni dia tengok dalam televisyen, tengok dalam media sosial, dia kata ada UFO di Amerika. Dia yang duduk di Jepun ni pun dia takut. Dia kata kalau di Amerika boleh datang, UFO takkan di Serting tak boleh datang. Takkan di Raja Alias tak boleh datang. Sudah tuan-tuan. Akhirnya dia takut tengok. Dia dengar UFO pun dia takut. Dia mari semacam perasaan. Heboh baru ni pula dalam TikTok. Hantu pocong melompat. Felda apa tahu dekat Sungai. Dia yang tak kena mengena. Felda di sini pun susah hati. Buatnya datang, pocong tu ketuk pintu dengan kepala. Oi, kata dia. Dia jadi anxiety. Dia semacam dia tu. Dia tengok pula ada pengarah filem apa tak tahu pergi menikah lah apa semua. Dia tengok laki dia pun takut. Laki aku ni PCM selalu menikah lain dah apa. Padahal laki dia bukan pengarah filem. Tak paksai-paksai dia jadi takut. Allahu Akbar. Suami-suami pula benda yang paling depresi, benda yang paling menakutkan, tension. Bila isteri minta pinjam handphone, lagi takut. Hak mana faham? Tak faham sudah. Isteri bukan nak apa pun. Isteri kata, abang tengok sat handphone. Kacau ya. Abang pinjam sat handphone nak telefon anak. Nampak tak? Telefon kamu ke mana? Telefon saya cah. Pakai sat handphone abang. Paksa apa tu? Akak balik kan cuba minta tengok. Abang pinjam sat handphone abang, tengok dia bagi tak? Dengan senangnya suami akak bagi. Nah, pakailah. Mbah tak percaya ke orang. Maknanya suami akak bagus. Dia tak tahu. Tempat lain ada satu lagi handphone. Suami sorok dalam kereta. Mana faham? Tak faham sudah. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati. Ada banyak tempat yang boleh menenangkan jiwa. Yang saya sebutkan tadi ni, penyakit tu ialah penyakit jiwa. Penyakit jiwa ni, dia stres, penyakit jiwa ni, bila jadi stres, kencing manis tak terkawal. Kak Leha ni, gula tak ambil,
Nasi sehari sekali. Pulut durian setahun sekali. Lemang tak makan. Tapi pak saya apa Ustaz? Bacaan gula Kak Leha 16.8. Loh, tingginya. Tu paling rendah Ustaz. Selalu 61.8. Oh, itu boleh jadi mereng dah Kak Leha. Weh. Abang-abang, weh. Pak siapa yang abang ni jadi malam-malam susah tidur? Kalau tidur pun sekejap, lepas tu jaga. Jawapan dia stres. Stres boleh mendatangkan penyakit jantung. Dia mari serangan jantung. Stres boleh menjadikan penyakit kencing manis tidak terkawal. Stres boleh menjadikan darah tinggi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Lalah jadi stroke. Sebab itu tuan-tuan, kita kena kawal stres. Di mana dan bagaimana tempat yang paling bagus untuk menjadikan stres kita dalam keadaan stabil. Jiwa kita jadi tenang. Orang putih panggil healing. Supaya dia jadi elok aja tuan-tuan. Jadi healing elok aja. Salah satu tempat yang kita kena selalu berada di dalam dia, nama dia ialah masjid. Ada orang yang nak bagi tenang, nak hilangkan stres. Dia pergi pantai. Pergi Port Dickson. Saja Ustaz, tenang jiwa Ustaz, duduk tepi pantai, tengok matahari terbenam Ustaz. Tak stres, tak tenang. Kena Mak Saleh pakai spender saja. Duduk berjalan, munda mandi, munda mandi, munda mandi. Oi Ustaz, pakai spender lah. Seronok Ustaz. Seronok apa? Hak pakai tu umur 80. Laki bini 80. Labuh sana, labuh sini. Aku tak larat tengok lah. Ada orang yang nak jadikan dia tu dalam keadaan tenang. Dia panjat bukit. Dia suka panjat gunung. Dia hiking. Dia panjat gunung. Akhirnya jatuh bukit. Patah kaki. 3 bulan duduk hospital. Tak tenang juga. Ada orang yang suka mendaki bukit. Dia kata nak tenang jiwa. Daki-daki bukit tuan-tuan sampai sekarang tak balik. Bomba dah cari, polis cari, askar cari, orang kampung cari. Tak jumpa-jumpa. Ada yang kata kena sorok dengan bunian. Sudah tuan-tuan. Macam-macam. Sebab itu tempat yang paling bagus sekali untuk kita tenang jiwa. Ni dia tempat dia. Nama dia masjid. Tapi Ustaz, saya datang masjid pun tak tenang. Betul Ustaz? 2 hari lepas saya bertumbuk dengan Tok Imam. Sudah. Kenapa saya datang masjid pun saya masih tak tenang? Kenapa saya datang masjid masih saya rasa tak seronok? Padahal duduk dalam masjid, kipas angin banyak. Tu, kipas helikopter. Allah. Inilah pertama kali saya tengok kipas helikopter yang paling rendah sekali tuan-tuan. Selalu kipas helikopter semua tinggi-tinggi. Yang ni rendah ni. Kalau saya lompat sampai ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia rasa tak sejuk Ustaz. Pasal apa tak sejuk? Aircon tak ada. Ada je komplain. Kipas pun tak cukup. Helikopter punya kipas pun tak cukup. Nak aircon pula. Jenis hati tak tenang. Kita kata, Mat, malam ni Ustaz Kazim datang. Jomlah masjid. Dia kata tak boleh. Masjid tu panas. Tak boleh. Minggu depan kita buat aircon. Mat, datanglah masjid. Dah ada aircon sejuk. Semalam aku dah pergi. Tak boleh sejuk. Nak terkencing saja. Panas pun salah. Sejuk bedi pun salah. Tuan-tuan yang saya hormati. Tempat yang paling bagus nak menenangkan jiwa. Ni, di sini. Dia ada semayang. As-salatu imaduddin. Dia ada azan. Sepatutnya bila dengar azan tu tuan-tuan kita rasa tenang lah. Saya bila tengok pengurusi masjid muda. Imam masjid muda. Allah. Tak menikah lagi.
Allah, tuan-tuan, oi, muda gila. Gila pun tak muda macam ni. Entah. Pengurusi masjid muda gila, menikah pun tidak. Allah. Bilal mana Bilal? Bilal tua pula. Oh, tuan-tuan. Tua pun bagus. Suara sedap, pengalaman lama. Entah. Sebab tu, kita di masjid, kita kena buat yang terbaik. Supaya bila orang datang dalam masjid, dia rasa tenang. Jawatan kuasa kena fikirkan macam mana nak menenangkan jemaah. Tengok kapek tuan-tuan pun cantik. 2 hari lepas saya singgah semayang di satu surau. Dah lah berkunci. Tunggu nak semayang asar. Seorang pun tak datang. Tak cicak penuh. Tandas pula air tak ada. Masuk keluar balik. Dia tangkap kepala ni. Sampai sekarang terbayang-bayang di mata saya lagi tuan-tuan. Bahan buangan dalam tandas tu. Kalau dah surau macam tu, bersihnya tak ada tandas, tak ada air, pintu tandas tak ada selak, orang tak datang. Kita tidak mempersediakan tempat yang baik untuk jemaah. Sekarang masjid kita tuan-tuan cantik. Tandas saya masuk tadi, wah bersih, bagus. Cuma banyak cat yang jatuh atas lantai warna coklat. Mesti sapu cat tu mesti tak lapik paper ke plastik ke apa ke. Besok pengurusi masjid butina sikit bagi hilang cat. Air wuduk bagus, masjid bagus, kemah, speaker okey. Apa lagi masalah tuan-tuan? Apa lagi masalah? Tak ada masalah. Daripada masjid dah cantik, luas, atas bukit cantik tuan-tuan. Yang kena isi, yang kena buatnya sekarang ialah pengisian di dalam masjid. Supaya orang datang ke dalam masjid, pengisian di dalam masjid itu menjadikan kita tenang. Dah yang Ustaz duk sebut tentang masjid ni pasal apa? Pasal subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad digerakkan daripada masjid ke masjid. Maknanya masjid mempunyai peranan yang sangat hebat sampai Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad daripada masjid Al-Haram pergi ke Al-Aqsa. Padahal banyak tempat lain lagi Allah Ta'ala boleh memperjalankan Nabi Muhammad. Boleh dijalankan daripada kedai ke kedai, maidin ke maidin, boleh. Ladang kurma ke ladang kurma, boleh. Stadium ke stadium, boleh. Boleh. Jalan ke jalan, boleh. Tapi Allah Ta'ala pilih tempat yang paling mulia. Nama dia ialah masjid. Maka ambil iktibar daripada itu tuan-tuan, kita juga kena jadikan masjid adalah tempat untuk melakukan pergerakan yang baik. Tempat untuk berubah. Tempat untuk menjadikan jiwa kita tenang. Nama dia masjid. Sebab tu saya kata tadi, pengisian yang penting. Bangunan dah cantik dah. Tak perlu dah, helikopter dah ada. Ini pasal nombor 1 ni. Kalau pasal nombor 5, terangkat jubah Tok Imam tuan-tuan ni. Tok Imam pula jenis tak pakai spinner, ni terangkat semua tuan-tuan ni. Masya Allah, subhanallah. Nak apa lagi tuan-tuan? Tak payah. Yang kena pengisian. Pengisian apa? Imam muda, pengurusi muda. Alhamdulillah. Habis tu Ustaz, orang tua tak bagus ke? Oi, orang tua bagus. Saya kalau jumpa abang-abang yang lebih tua daripada saya suka. Pasal apa? Pasal mereka sujud pada Allah lebih lama daripada saya sujud. Saya kalau jumpa abang-abang sini, saya suka. Pasal mereka lebih lama berpuasa daripada puasa saya, puasa Ramadan. Mereka pergi haji lebih awal daripada saya. Mereka bayar zakat lebih awal daripada saya. Mereka khatam Quran lagi awal daripada saya khatam Quran. Sebab tu anak-anak muda yang datang malam ni, hormat orang tua kita. Hormat bapak kita. Hormat warga mas kita. Mereka itu lagi lama beribadat daripada kita. Bila saya cakap macam tu, pakcik-pakcik, atuk-atuk, opah-opah,
Baru kau tahu siapa aku, kata dia. Oh, dah, tuan. Abang-abang pun bila jumpa anak-anak muda ni pun kena rasa seronok. Ni anak muda ni, 3 orang anak muda, 4 orang anak muda ni. Ni anak muda. Ni semua game TikTok ni. Kalau kita tengok anak muda macam ni, Allah, untung kau Aiman, kau tak ada dosa, kau baru 10 tahun. Ya Allah, Usop, kau tak banyak dosa, Usop, kau umur kau baru 15 tahun. Baru akil balik 2 tahun. Aku ni dah akil balik berbalik-balik dah, kata dia. Masing-masing menghormati di antara satu sama lain. Maka jiwa kita akan jadi tenang dalam masjid. Ini tidak. Yang tua benci yang muda. Orang tua dia tengok anak-anak muda datang naik motor 4-5 orang panjang tengkuk. Apa hal datang ni budak-budak muda ramai malam ni, apa hal ni? Din, jaga tabung tu, takut berjalan. Ramai budak-budak tu, nampak. Dia cop budak-budak ni nak jalan tabung, tuan. Yang anak muda pula tak hormat orang tua. Dah tua-tua tu rehat lah, menyampah aku. Lah, sebab tu Nabi kata laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada kami siapa yang tak hormat orang tua dan siapa yang tidak kasih kepada orang-orang muda. Jadi kita hormat orang lebih tua daripada kita dan kita juga kena kasih anak-anak muda. Bila 2 orang ni bekerja sama, tuan-tuan, masjid kita akan menjadi tempat yang paling seronok untuk kita duduk. Ada tempat untuk orang tua, ada bahagian untuk orang muda berada di dalam masjid bekerja sama. Ada Bilal tua. Bilal tua. Slow ya. Bagi dia azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tua 74. Imam Bilal yang muda 20 bagi subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun satu felda. Terkejut. Siapa tu? Itu anak Haji Usuk tu. Oi, kuatnya. Tidur balik. Astaghfirullahalazim. Orang suruh bangun, hang tidur balik. Cilakui betul, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan ni, kita tak lama lagi nak sambut Ramadan. Tak lama lagi nak buat qiyamul lail, tak lama lagi nak buat balik tarawih. Masya Allah. Imam ni, Hafiz ni. Umur berapa, Ustaz? 22. Masya Allah. Belum kahwin lagi. Saya umur 22 dah kahwin. Gatal. Saya umur 22 kahwin dah. Bukan gatal. Mak suruh. Saya belum lagi convocation, tuan-tuan. Belum ambil diploma lagi. Mak saya kata, kahwin 22. Isteri saya umur 26. Saya 22. Saya tak ada duit, mak. Mak bagi, kahwin. Ada duit nanti, bayar balik. Baik, mak, nampak tak? Taat, tuan-tuan. Mak suruh kahwin. Saya teringat cerita Haji Bakhil. Kan Cikgu Murni bagi dia karipap. Depa piknik dekat tepi pantai tu. Tuan Haji, makanlah kuih ni. Saya yang bikin sendiri. Saya belum lapar. Nampak, tuan-tuan? Amboi Tuan Haji, tak sudilah pula. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Nampak, tuan-tuan? Amboi. Saya pun lebih kurang macam tu lah. Mak, saya baru 22, mak. Kahwin. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Tuan-tuan, kita ada anak muda yang hafiz. Kita ada imam tua yang hafiz. Alhamdulillah. Dua-dua ni kerja, tuan-tuan. Kerja sama, cantik masjid kita. Jangan ada dengki-mendengki. Habis datang puak-puak yang muda dari kita yang tua. Semua ke belakang. Aku tak tahulah. Macam kita ni tak ada jasa pula. Tak datang dah masjid. Semayang Jumaat pun di rumah. Jangan macam itu. Yang hak muda pula, yang tua-tua duduk belakang. Menyibuk je. Oh sudah, tuan-tuan.
Kerja samalah 20 rakaat, 10 rakaat imam muda, 10 rakaat imam lama. Apa yang penting kerja sama. Bilal muda 10, Bilal tua 10. Kadang-kadang langsung hak tua je jadi imam tarawih. Orang-orang muda dah masuk-masuk, Allah. Memang tua sungguh. Allahu Akbar. Bismillah. Sudah tuan-tuan. Ini mau ke sebelah habis ni. Dia masuk depan tuan-tuan. Allah. Allah bunyi. Belah. Tak sempat takbir belah dah. Yang hak semayang pun menyesal. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hak belakang ni. Aduh, silap. Dia siku kawan dia. Siku. Pas semayang belah. Nampak tak? Leceh janganlah belah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena kerjasama. Macam mana kita nak bagi hebat pengisian dia tu. Tuan-tuan untung di sini. Tuan-tuan sangat bagus. Imam bagus. Nanti minta dia baca Sudais. Al-Fatihah. Rakaat pertama Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baca Sudais. Habis 2 rakaat dia kali belakang. Macam Mekah tak? Dia tanya makmum, macam Mekah tak? Jentik tengok tu imam ni tuan-tuan. Masuk rakaat 3 yang keempat dia baca pula Al-Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masuk rakaat 5, 6 pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Madinah pula. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Rakaat 7, 8 pula tuan-tuan. Baca pula Ustaz Kazim menyestai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak sedar habis 20 rakaat. Masya Allah. Nak sedar apa? Dia tidur. Duduk balik langsir, tidur menyandar dekat dinding. Nama dia Kak Leha, begini tidur. Sedar-sedar pukul 1, dia seorang tinggal situ. Tuan-tuan yang saya hormati, pengisian yang kita kena ada apa dia? Majlis ilmu. Ni pengajian kita ni. Ada masjid yang setiap malam buat kuliah 30 malam. Pompam, jatan kuasa lain ambil. Bila jatan kuasa baru ambil, dia buang separuh. 15 malam je kuliah. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, masjid saya sekarang dah okey dah, tak adalah. Yalah macam-macam lah kuliah dulu kan. Masjid saya dah tenang dah sekarang. Memang tenang, hang buang separuh Ustaz. Orang datang nak mengaji, orang datang nak baca kitab. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati. Yang saya mengajar tuan-tuan sekarang ni nama dia ceramah. Ceramah. Bila sebut ceramah, dia menaikkan semangat. Bila sebut ceramah, dia mendatangkan semangat. Satu lagi nama dia kuliah. Kuliah ni kita ada kitab. Kuliah ni kita ada silibus. Kuliah ni kita ada target. Itu nama dia kuliah. Kita ambil kitab Hidayatus Salikin. Kita ambil kitab Bahrul Madhi. Kita ambil kitab Muhimmah dan sebagainya. Yang saya sekarang ni bukan kitab, saya ni ceramah. Sebab tu bila ada ceramah, ada orang kata aku tak sukalah ceramah Ustaz Kazim tu, ada gelak-gelak. Ketawa aja. Boleh kalau tuan-tuan nak bagi saya menangis, boleh? Tuan-tuan nak bagi saya serius ceramah pun boleh. Takut tuan-tuan nak menangis pula.
Boleh tuan-tuan, saya mengajar ilmiah pada tuan-tuan. Kalau kita melihat kepada perbezaan antara Maliki dan Hanafi, ya, Maliki mengatakan bahawa perkara itu adalah makruh. Tetapi pendapat Maliki itu sebenarnya dalam mazhab Hanafi, Hanafi mengatakan tidak makruh. Tetapi Syafi'i mengatakan sunat. Sunat pula kata Hambali, lalah balik tu biol pening. Pening pula. Ada pula yang bila kuliah dia banyak ya. 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 Kita nak sambut Ramadan ya. Jadi Ramadan ni ya. 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 Balik ke rumah tu laki bini, abang, makan ya? Ya. Dia terikut ustaz tu. Sebab tu saya adalah ceramah ni, saya kena fikirkan masalah tuan-tuan. Ada yang sakit gout. Macam mana dia nak bersila dia gout? Macam mana dia nak bagi dia bertahan 1 jam setengah, 2 jam supaya dia tak terasa yang dia sakit gout? Ada yang depan saya ni yang nak terkencing. Macam mana nak bagi dia tahan supaya jangan bangun daripada duduk dia? Dia kencing sungguh, dia memang dia tak bangun entah. Apa ada juga basah je tempat dia. Ada yang sini tuan-tuan yang pening kepala, ada sini yang belum mandi, ada di sini yang hangat. Maka saya kena buatkan sesuatu ceramah saya tak terasa tuan-tuan duduk di sini. Sedar-sedar je tuan-tuan, dah 35 minit saya bercakap. 35 minit Kak Nap. Kak Nap terasa tak 35 minit dah saya cakap? Tak terasa. Pasal apa? Pasal bukan Kak Nap cakap. Yang terasa saya tau. Faham? Tak faham. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, yang menenangkan kita ialah di masjid. Yang kedua, tempat mana yang menenangkan kita? Yang menenangkan kita ialah baiti jannati, rumah kita. Kalau abang-abang tak suka balik ke rumah, mesti ada masalah. Kalau akak-akak menyampah duduk dalam rumah, mesti ada problem. Kalau adik-adik suka lepak dekat tepi jalan daripada lepak dengan mak ayah di rumah, mesti ada something wrong. Sebab dia tak menjadikan rumah dia suatu rumah yang paling tenang sekali. Kita duduk dalam masjid, akak-akak ni tak boleh buka telekong, tak boleh buka tudung. Memang selesa. Tapi lah, ya Allah, saya tak boleh buka tudung, orang ramai. Buka baju lagi tak boleh. Selesa-selesa lah Abang Bidin. Oi. Yang selesa banyak dalam masjid ni yang dapat dinding. Yang dapat tiang selesa lah. No. Tambah atas kerusi pula, bersandar pula. Oh. Wow, nampak tuan-tuan tu. Kena pula kipas atas kepala, tak berak dah. Saya lega dia dah. Mai haduk di tengah ni. Kipas ada tutup. Nampak tu. Dinding tak ada, tiang tak ada, duduk cokong. Nak bangun segan. Duduk juga. Tetapi tempat yang paling selesa, rumah. Kak Leha nak buka apa pun tak apa. Berjalan daripada bilik tidur ke dapur. Tak pakai apa. Jalan. Tak apa. Anak tak ada, tinggal suami. Anak-anak cucu semua duduk KL no. Kita duduk berdua. Tutup segala tingkap, buka aircon, jalan pergi dapur. Masak ikan goreng, ikan semua kan pakai apa? Dua-dua makan nasi tengah hari, tak pakai apa lagi bini ngap. Seronok apa nak buat macam ni? Macam zaman batu kita dah ngap dah. Duduk dalam rumah ni selesa kau, nak lunjuk boleh. Nak bersila boleh. Nak makan atas katil boleh. Makan bawah katil pun tak apa. Benda yang paling selesa dalam rumah kita lah. Boleh buka TV. Remote dekat tangan kita. Kipas tak panas, tak sejuk. Dia buka nombor 5. Aircon tak sejuk. Dia buka 16. Tapi di masjid tak boleh buat. Kipas tu tak tahu remote tang mana kipas. Mai ada aircon, langsung tak ada masjid kita ni, tak mana tak ada.
Di rumah paling selesa kak oi. Nak lunjuk ke, nak tidur ke, nak menerak ke, silakan. Di masjid ni Kak Leha, tambah-tambah Kak Leha macam ni jauh. Saya kalau orang perempuan duduk macam ni, saya lega. Jauh, ada laki-laki pula lindung, saya lega kan. Sebab setengah masjid dia bahagi dua. Dia letak langsir tengah, sebelah ni perempuan, sebelah ni laki-laki. Dah. Dia kata perempuan komplain tak nampak Ustaz Kazim. Boh tengah ni. Tu dia pergi ke depan. Dia pula duduk lama bersila. Lengah. Saat dia lunjuk, saat dia bersila balik. Saat dia lunjuk, saat dia bersila balik. Bila dia lunjuk ke depan, dia nak bersila tu. Dia angkat kain. Tapi dia angkat hak bahagian atas. Hak bawah dia tak angkat sekali. Dia angkat lagu tu. Saya pula tertengok. Allah. Tak tengok rasa membazir pula. Aduh. Jadi akak-akak yang mana nak lunjuk kaki, angkat dua-dua kain tu. Duk tengok. Aduh. Tak tengok rasa macam mana tau. Jadi tuan-tuan, kenapa di rumah kita rasa tak tenang? Sedangkan rumah lah tempat yang menenangkan jiwa. Sebab apa? Ada suami. Allah Ta'ala sebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Supaya kamu rasa tenteram. Kenapa kita tak rasa tenteram dalam rumah kita? Bila suami kita balik, kita kata ke anak-anak kita, rimau balik lah. Dia panggil pak dia rimau. Anak lari dalam bilik, mak lari ke dapur, tinggal TV seorang. Pasal apa yang rasa bila suami ada rasa tak seronok? Ada pula yang bila isteri ada, dia rasa meluat. Bising orang tua dia. Meleter tak habis-habis. Baik aku lepak kedai kopi. Ada orang bila anak dia ada, dia serabut perut. Bila anak tak ada, dia rasa aman. Maknanya mesti ada benda yang tak betul dalam rumah tangga kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya nak ajak pada tuan-tuan, macam mana supaya tuan-tuan rasa seronok. Di masjid rasa seronok, di rumah rasa seronok, ramai-ramai kita rasa seronok, seorang-seorang pun rasa seronok. Benda tu ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'i ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallah ikhwana. Ni dia. Ni baru masuk tajuk. Hak tadi mukaddimah kan. Yang tadi itu mukaddimah intro, yang ni baru tajuk. Mukaddimah saja 40 minit. Maknanya isi dia tuan-tuan 2 jam 20 minit. Pukul 12.30 baru habis. Sudah. Nyesai aku duduk depan. Kalau duduk kat belakang seronok. Nombor 1 kata Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, la tahasadu. Jangan kamu dengki-mendengki. Kemudian, wala tanajashu. Jangan kamu ni duk cari salah orang. Janganlah kamu ni saling menipu pada orang. Jangan kamu ni buat benda-benda yang tak elok. Menipu. Wala tanajashu. Kemudian kata Nabi SAW, wala tabaghadu. Jangan kamu memarah. Wala tadabaru. Jangan kamu membelakangi. Jangan kamu jual benda yang kamu dah jual pada orang lain, kamu pergi jual pada orang lain pula. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ni dia tuan-tuan. Okey. Bagaimana nak rasa tenang? Bila tuan-tuan rasa tenang, seronoklah hidup. Ni kita berniaga. Pasal apa tak tenang? Kita ni ada duit.
Kita ni orang mai beli barang kita. Tapi kita rasa tak tenang dengan orang sebelah yang menega juga. Sebab awak dengki pada dia. Orang sebelah gerai dia meniaga laksa. Kita pun meniaga laksa. Ramai pula yang beratur makan laksa dia. Yang aku ni boleh kira dengan jari ni. Hei, nampak dia dengki. Ini mesti guna-guna ni. Ini mesti menderam ni. Ini mesti jampi ni. Tidak takkan pelanggan sanggup beratur. Yang aku punya pula tak beratur. Dia mula dengki, tuan-tuan. Akhirnya, apa dia buat? Fitnah. Ramai makcik ya, kedai orang sebelah tu. Laksa dia sedap ke makcik? Tak tahulah, makcik tak pernah makan. Makcik pun jual laksa juga. Tapi ramai makcik ya. Ramai lah. Dia orang cakap kuahnya pekat. Memanglah pekat. Dia campur dengan tisu. Macam mana makcik? Kuah dia yang jadi pekat tu sebab ikan dia blend dengan tisu. Ikan sekarang mahal. Mana nak dapat pekat-pekat? Kamu fikirlah, telur mahal, ikan mahal. Tiba-tiba dia buat kuah laksa pekat. Dia campur tisu. Seorang ni tuan-tuan masuk dalam Facebook. Awas, laksa kuah tisu. Pakak duk heboh, lama-lama orang tak datang kedai dia. Menong pula makcik tisu tu. Menong. Kenapa kedai aku tak datang? Datang orang temu ramah dia balik. Makcik, dulu kedai makcik ramai yang beratur. Kenapa sekarang dah tak ramai? Makcik tak tahulah. Dia orang fitnah kata gerai makcik ni laksanya kuah tisu. Oh ya ke? Betul ke makcik? Mana ada makcik blend dengan tisu ni fitnah. Sampai hati dia orang. Habis tu makcik buat macam mana? Makcik campur paper. Oh, samalah tisu dengan paper. Nombor satu, tuan-tuan, yang saya hormati, jangan dengki. Kadang-kadang kita dengki. Imam dengki. Dia tu mana ada mengaji tinggi. Macam mana boleh jadi imam? Hati tak tenang. Dia tu mana ada mengaji di Mesir. Macam mana boleh jadi ceramah? Dia tu mana bagus sangat. Macam mana boleh jadi AJK masjid? Bila tuan-tuan benda ni berada dalam jiwa tuan-tuan, tu yang jadi tak tenang. Tak tenang tengok pengantin. Yang bini kurus, laki gemuk. Aduh. Mana dia jumpa lah. Nampak dah. Isteri kurus, suami besar. Tahan ke? Nampak dah. Sibuk tanya tahan tak tahan tuan ni. Dengki. Kenapa yang kita nak dengki? Itu rezeki dia. Kadang-kadang yang jadi ceramah, dengki sama ceramah. Dia ceramah 5 orang. Orang lain ceramah 500. Dengki. Ana ni balik dari Mesir tau. Dia mana ada Mesir? Ana ni. Dok Ana apa? Anaconda. Biarlah dia mengajar orang, dia tak balik Mesir ke apa ke, tapi dia mengajar betul. Dia mengajar orang cinta pada Allah dan Rasul. Silakan. Ana ni. Dok Ana. Dia jealous sebab yang datang ceramah dia 5 orang. 5 orang tu pula 3 pekak. Dia pakai alat bateri ni. Dia tak dengar, berdengung pula lah dia buka tu. Tak dengar apa. Yang 2 lagi pula kencing tak lawas. Kejap keluar masuk. Itu yang dia bengang tu. Yang ustaz lain ceramah kamera ni 80. Wow. Yang dia pula kamera pun tak ada. Maka dia jadi perasaan dengki. Macam mana cara jalan supaya disekat orang yang macam ni. Akhirnya, jadilah tuan-tuan budaya menggam, boykot, memboykot. Ni saya tak sebut mana-mana lah. Ni di Afrika. Ni pengalaman. Sebab tu ada satu negeri, semua penceramah luar tak boleh masuk. Melainkan hak dalam negeri dia. Bila tanya kenapa hak luar tak boleh masuk?
Sebab asal Maulud, ustaz luar. Asal Isra' Mi'raj, ustaz luar. Asal awal Muharram, ustaz luar. Sambut Ramadan, ustaz luar. Kami tak laku. Oh, komplain tuan-tuan. Masya Allah. Sampai ada yang macam tu. Pelik tuan-tuan. Sebab tu di tempat-tempat dalam negara kita ni dah ada lah. Negeri-negeri hak tak bagi ceramah. Ada lah. Saya kena 2 tempat, 3 negeri lah. Satu negeri dah lulus balik, 2 negeri yang masih kekal. Sama lah dengan Ustaz kecoh sekarang ni. Sama, saya kena dulu. Cuma saya tak tulis dalam Facebook. Rakaman TV tu. Rakaman TV tuan-tuan. Buat di negeri mereka. Hantar surat tak dibenarkan ceramah. Sila cari penceramah lain. Wow. Dulu hampa agak panggil aku. Dulu boleh. Ya keluar toliah lah. Saya kata tak boleh. Sudah. Apa kita nak marah pada orang? Negeri dia orang. Kita tak boleh marah. Kita tak boleh bising. Itu undang-undang dia orang. Negeri dia orang. Engkau ada negeri engkau. Kau ceramah pada negeri engkau. Tapi kesianlah dekat orang ustaz. Tak apa. Dia orang boleh ikut dalam Facebook. Dia orang boleh ikut di dalam YouTube. Dalam TikTok. Dalam TokTik dan sebagainya. Alhamdulillah ceramah saya masih lagi boleh disiarkan dalam televisyen. Suara saya boleh lagi didengar dalam radio. Silakan. Cuma di 2 negeri ni saja yang tak boleh masuk. Tak ada apa. Tak ada apa sebab tu saya tubuhkan kumpulan. Kumpulan. Saya dah tubuh dalam kumpulan nyanyian. Sebab ramai orang minta ustaz. Kami nak ceramah tapi tak lepas ustaz. Saya kata buat konsert lah. Panggil saya buat konsert. Boleh ustaz? Apa? Tak boleh pula. Bulan lepas, dia orang panggil saya buat ceramah perasmian sebuah pondok di negeri dia orang. Dengan Ustaz Syekh Tuan Zaki, Tuan Guru Zaji Zaki. Saya menyanyi, Ustaz. Tak boleh ceramah, menyanyi. Sak lagu rock. Di matamu. Tu guru tengok. Ni. Ni Ustaz ke apa ni? Dah tu tak boleh ceramah, saya menyanyi. Ustaz tak boleh ceramah, saya menyanyi, tuan-tuan. Aduh. Lepas gian. Saya buah lagu rock. Saya buah lagu nasyid. Buah lagu nasyid, tuan-tuan. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Masya Allah. Saya buat lagu Hindustan. Ek pyar ka nagma hai. Lagi sekali Tok Guru tu tengok. Dah tu tak boleh ceramah. Saya menyanyi. Tak ada masalah apa. Saya pun dah siap filem saya. Saya jadi pelakon. Dah tak boleh ceramah. Pelakon lah. Baru ni saya berlakon jadi hero. Zim Zim ala Kazim filem dia hantar. Belum disiarkan lagi. Tunggu saat lah. Semua dah siap lah. Dubbing apa bala semua. Editing semua dah siap. Tunggu masa nak ditayangkan sahaja. Saya jadi hero. Bukan pelakon tambahan. Dulu saya hanya pelakon tambahan. Tangkap yak ye tak puasa. Yang kali ni saya jadi hero. Pengarah dia datang jumpa saya, Ustaz. Saya nak buat filem tentang Ustaz. Boleh InsyaAllah. Tentang pengalaman Ustaz berceramah. Boleh tak? Boleh Ustaz boleh tak tulis skrip? Boleh saya tulis skrip lagi apa aja Dah siap bincang. Okey Ustaz, kita dah setuju. Siapa yang akan bawa watak sebagai Ustaz Kazim dalam filem ni? Saya kata kena cari orang yang muka macam saya. Baru penonton boleh bayangkan. Cari pelakon yang muka macam saya. Siapa Ustaz yang muka macam Ustaz? Zul Arifin lah saya kata. Nampak irah tu jelas nampak tu. Pengarah tu tengok. Dia ni tak makan ubat ke apa entah. Ini filem saya yang terbaru. Dan hari Rabu nanti saya masuk lagi filem yang terbaru. Dan saya tak jadi ustaz, saya tak jadi orang tangkap posa, saya tak nak van jenazah. Saya jadi orang jahat. Gangster. Tuan-tuan tengok macam mana Ustaz Kazim jadi jahat.
Oi, lain macam tuan. Dah tak boleh ceramah, kita jadi pelakon buat apa lagi tuan? Jadi pelakon tak payah tauliah tuan. 33 tahun dah saya ceramah dalam Malaysia ni tuan-tuan. Tua lah. Dulu hampa juga panggil ceramah. Dulu jabatan hampa yang panggil ceramah. Saya yang ceramah hampa boleh bagi tauliah. Lah tak boleh lah. Padahal ceramah depan agung. Masuk TV semua saluran masuk. Satu Malaysia kenal. Dapat anugerah macam-macam. Sultan bagi anugerah. Kerajaan bagi anugerah. Tak boleh ceramah. Tak ada nilai apa kan. Jadi tak payah kita dengki. Saya tak payah dengki. Lantak lah kau orang. Kau nak panggil, kau nak cancel, kau punya pasal. Saya ada sekolah saya. Kaedah saya senang. Siapa panggil, saya datang. Siapa tak panggil, tak payah datang. Siapa nak, saya mengajar. Siapa yang tak nak, tak payah mengajar. Simple hidup. Tak payah kita nak jadi pening kepala apalah. Tak payah. Tak panggil pun tak apa. Hari Selasa lepas, malam, saya di Felda Hutan Perca, Melaka. Hari Rabu, saya di Kuala Kerai, Kelantan. Hari Khamis, saya di Kuala Kerai, Kelantan. Pagi. Malamnya saya di Masjid Negeri Zahir, Al-Usta, Kedah. Hari Jumaat. Hari Sabtu, saya ceramah lagi tuan-tuan. Semalam juga di Paya Rumput. Semalam Paya Rumput, Melaka. Balik ke sekolah pagi tadi 19 bas melawat sekolah saya. Maksud 19 bas tu dengan penumpang sekali. Bukan bas yang 19 datang. Itu nama dia bengkel mengecap bas nama dia. Malam ni saya datang dekat tuan-tuan. Pagi besok pukul 10 saya rakaman untuk RTM sempena Ramadan. Malam besok di Ipoh. Hari Selasa saya ceramah dekat hotel apa tau dengan zakat Perak. Malam saya di Jitra, Kedah. Hari Rabu satu hari bulan saya berlakon Feldi satu Felda yang jadi jahat tadi. Malamnya saya forum perdana dengan Ustaz Abdullah Khairi pula di Ipoh. Hari Khamis pukul 10 pagi saya ada buat rakaman untuk KLFM sempena Ramadan 30 episod. Hari Khamis malam saya ada di rumah tuan-tuan. Khamis malam Jumaat saya ada di rumah tuan-tuan jam 9 malam. Betul Ustaz. Forum perdana Ehwal Islam. TV1. Hari Jumaat pagi saya ada rakaman untuk satu radio. 30 episod hari Jumaat. Dan malam petangnya saya rakaman tazkirah malam Jumaat di IJN Kuala Lumpur. Kalau tak panggil pun tak apa. Saya tak tengok isteri saya. Jarang tengok. Bila balik tengok, loh. Besar dah. Nampak tak ada. Jalan dah ginilah. Jarang jumpa. Saya simple hidup. Tak payah nak kecil hati. Tak payah nak dengki. Ustaz, saya boleh ceramah. Kenapa Datuk tak boleh ceramah? Saya boleh ceramah, Datuk. Alhamdulillah. Hang boleh ceramah, hang teruskan. Aku tak boleh ceramah di negeri hang, tak apa. Tak payah dengki, Ustaz. Dengki pasal apa? Sebab tu saya kalau orang tanya Ustaz, kalau nak panggil Ustaz, berapa bayaran pada Ustaz? Saya tak minta bayaran, saya tak tetap bayaran. Terpulanglah pada hampa. Bagi, Alhamdulillah. Tak bagi, na'udzubillah. Faham salah? Kalau tak bagi satu hati, tak apa. Habis-habis ceramah, saya balik. Siapa? Kalau bagi tak cukup, tak kisah. Jemput lagi sekali, tobat lahum. Tak datang lah. Apa yang susahnya hidup kita? Cuma jangan ada perasaan dengki. Rezeki dia, rezeki dia. Rezeki kita, rezeki kita. Jodoh dia, jodoh dia. Jodoh kita ada tentu dah. Jadi tuan-tuan, tak payah dengki. Kadang-kadang kita dengki, dia beli kereta baru. Bang, tengok dia beli kereta baru. Abang duk pakai kereta buruk ni.
Dia kaya. Anak dia semua kerja besar. Abang ni hang pun faham hutang banyak. Yang ni pun cukup lah. Cukup apa? Kereta tak ada aircon. Main hujan kelabu. Aircon tak ada, tak apa abang. Wiper pun tak ada. Main hujan, abang buka tingkap, abang suruh tangan ke depan. Seksanya. Kalau abang seorang jadi wiper tak apa. Abang suruh saya pula jadi wiper belah saya. Wah itu dahsyat sangat tu, kedekut gila ni. Jadi abang-abang, nombor satu kalau nak rasa tenang, jangan dengki dengan orang. Bila kita tengok dia dapat rezeki, Alhamdulillah. Saya selalu pujuk dalam hati saya, tuan-tuan. Bila saya lalu dekat tepi jalan, saya tengok orang duk meniaga air, orang duk meniaga buah potong, orang duk meniaga tepi jalan, apam balik, apam tak balik semua. Saya tadah tangan, ya Allah, murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Murahkanlah rezeki dia, ya Allah. Dia cari duit, dia tak meminta, dia meniaga, dia tak mencuri, ya Allah. Jangan dengki dengan dia. Ni dah lah tak beli. Kutuk pula. Apa menega ni? Tunggu lagi 2 hari tutup lah. Tu nama dengki. Hasad. Kita tengok satu anak muda naik motor. Wow. Accident lah hang. Tu dengki. Cuba doa dia, ya Allah. Bagilah baik pada dia, ya Allah. Dia nak laju-laju pasal apa? Dia nak terberak tu. Tak pun nak terkencin. Duk ujung-ujung dah tu. Tu yang laju tu. Cuba pujuk hati, pandang baik. Jangan dengki pada orang. Yang kedua, wala tanajashu. Jangan menipu. Jangan menipu. Orang yang menipu ni tuan-tuan, nama dia qaul az-zur. Cakap bohong. Orang yang cakap bohong, dia takkan tenang. Bila orang tahu dia pembohong. Saya naik ceramah di satu jabatan, naik lift. Bila saya tekan lift, nak turun, ada orang dalam lift. Saya pakai kepiah, ceramah lah. Satu orang lelaki tanya, Ustaz mengajar sini ke? Ya, saya mengajar sini, ada ceramah. Oh, Ustaz Kazim sihat lah Ustaz? Oh, Ustaz Kazim sihat lah. Nampak? Saya cukup minat dengan dia. Dia sebulan sekali mengajar masjid saya. Saya tengok muka dia. Akulah Ustaz Kazim. Yang PA saya mengadap ke arah lain duk gelak. Orang Perak kata, nampak benar nipunya tuan-tuan. Jenis apa tau? Hang ni jenis apa? Bohong ke apa? Jangan bohong dengan orang. Kalau kita buat, kata buat. Kalau tak buat, cakap tak buat. Kalau pandai, kata pandai. Kalau tak pandai, jangan cakap. Tak pandai, pergi cakap pandai. Saya takut saya ni duk berceramah siang malam ni tuan-tuan. Saya berbohong dalam ceramah saya. Bohong termasuk di dalam dosa-dosa besar. Antara benda yang bohong yang berdosa ialah membuat suatu cerita, membuat sesuatu cerita supaya orang ketawa. Padahal cerita yang dia buat adalah bohong. Dia reka-reka cerita. Maka dia adalah pembohong. Kalau saya nak cerita yang lawak, benda tu kena betul berlaku. Jangan reka-reka kemudian ketawa. Itulah ketawa yang dibenci. Itulah gelak yang dibenci. Yang menjadikan orang ketawa pada cerita yang direka-reka. Masya Allah. Jadi kalau kita nak bagi ketawa pun cerita betul. Nabi Muhammad pun senyum. Nabi Muhammad pun cerita yang lucu. Tetapi cerita yang lucu tu cerita betul. Dia jumpa dengan satu makcik. Dia kata, makcik dalam syurga tak ada orang tua. Makcik tadi menangis lah. Betul lah makcik. Orang dalam syurga semua muda-muda. Baru senyum balik. Gurauan Rasulullah pada benda yang betul. Bukan benda yang berbohong. Tuan-tuan yang saya hormati, abang-abang, tolong jangan tipu isteri. Sekali kita tipu isteri kita, dia tak percaya. Cakap elok-elok. Ustaz, boleh tak saya tipu isteri?
Boleh. Dengan syarat tipu itu menggembirakan dia. Dia datang bawa air, kita pun minum. Allah, mama ni macam tahu-tahu je abang nak kopi. Minum kopi, Allah, mama sedapnya. Padahal pahit gila. Boleh menggembirakan. Dia pun pergi ke dapur berjalan. Kita tengok macam ni. Alignment lari, balancing out. Kita pun panggil dia, Mama, kejap. Kejap. Tengok ayah. Pusing belakang, tepi. Loh, nampak slim dah mama sekarang. Agak-agak akak cakap apa? Kadang-kadang ada orang tua ni slim lah, apalah. Dia bukan pergi dapur. Dia masuk bilik, dia tengok depan cermin. Betul ke? Nampak tuan-tuan? Tipu macam tu dibenarkan. Ada beberapa tipu yang diharuskan. Tipu isteri supaya isteri suka. Cantiknya isteri abang, Allah, macam Rani Mukherjee. Padahal tak apa nak cantik pun. Loh, cantiknya isteri abang sekarang. Muka putih. Ya Allah, tangan je gelap. Dia guna oil of ulam. Nampak tak? Tak apa. Tetapi menipu dia pada benda-benda yang lain. Salah. Dia bawa balik berah. Bawa balik berah 2 kampit. Oi, bawa balik ni. Masak leha. Hari ni kita dapat rezeki berah. Rupa-rupanya berah yang dia bawa balik tu, lori berah terbalik. Satu kampung pergi ambil. Rezeki Allah. Bila dia tahu, isteri dia tahu, suami dia ambil berah jumpa, lori terbalik, isteri tanya, sampai hati abang bagi dekat saya berah tak halal. Saya dah masak nasi apa semua. Besok kalau Allah tanya saya di hari kiamat, saya nak jawab apa? Abang bagi saya berah curi, berah ambil. Lah, kalau abang tak ambil, orang lain ambil. Hang tahu tak? Tok Imam ambil 4 kampit. Abang 2 ya. Astaghfirullahalazim. Bukan imam sini lah. Dia Afrika tu. Dia kira Tok Imam bedai, dia pun bedai sekali. Padahal driver lori tu cakap, jangan ambil encik, tolong tuan-tuan. Jangan ambil lori baru nak ambil sampai dah. Jangan ambil ni, toke saya tak bagi. Yang driver lori tu terbalik kepala lori dalam parit tu. Hang duk dia dalam parit tu, cakap banyak pula. Depa curi Milo, depa curi beras. Kesian dekat isteri kita bang. Kita buat balik benda haram pada isteri kita. Dia pula masak nasi lemak, anak cucu kita pula makan. Kita dah berbohong. Jangan berbohong. Akak-akak, jangan bohong suami akak-akak. Bila akak berbohong, akak tak tenang. Tuan-tuan tahu tak, sekarang ni yang banyak bohong, curang. Isteri curang dengan suami. Dia kata dia ada krosos, dia kata dia ada hai, nak pergi rumah anak lah, pergi rumah kawan lah, pergi ada mengaji lah. Padahal dia dating dekat hotel. Bukan dengan seorang bangla, 2 bangla. Masya Allah, meriah bangla. Pejabat agama pergi serbu. Seorang isteri ditahan hari ini dengan 2 laki-laki bukan mahram, dipercayai warga Bangladesh. Bila balik ke rumah, suami tanya, awak dari mana? Saya daripada rumah Kak Nam. Baca Yasin rumah Kak Nam. Padahal dia diyasinkan, tuan-tuan. Zaman sekarang dahsyat, tuan-tuan. Jangan berbohong. Yang mana meniaga elok. Ada yang meniaga kacang rebus. Yang elok di atas, yang masam di bawah. Bila dibungkus, dia ambil yang masam. Ada yang meniaga rambutan. Dia bagi rasa pada orang yang manis. Yang kelat, dia bungkus pada orang. Ada yang ambil gula, dia bubuh dalam jarum, dia cocok buah nenas. Dia potong-potong. Nah, rasa. Manis. Manis, dia buah gula. Bila dia bagi ke orang, hak kelat, hak masam semua bagi. Pembohong.
Sekali orang tahu dia bohong, tutup kedai dia. Dan dia takkan tenang, tuan-tuan. Dia takkan tenang. Kenapa manusia hari ini tak tenang padahal semayang? Kenapa hari ini manusia rasa tak tenang padahal dia puasa? Jawapan dia ialah sebab dia berbohong. Bila tanya dekat dia, makcik, ni di pasar Ramadan ni. Ni lauk bila, makcik? Lauk tadi masak. Tadi petang tadi masak, makcik dah berniaga pasar Ramadan. Bukan lauk semalam. Hei, bukan cik. Padahal lauk semalam. Dia jual kari daging tak habis. Dia buang kari, dia basuh daging. Dia basuh udang, dia buh dalam peti ais. Udang yang sama, daging yang sama, dimasak pula, pi jual di pasar Ramadan. Orang ni takkan tenang, tuan-tuan. Besok dia berniaga, dia takut pelanggan yang sama datang, maki dia. Dia tak tenang. Ada yang berniaga pulut panggang. Pulut panggang, pulut panggang, pulut panggang, pulut panggang. Bila punya? Baru buat hari ni. Padahal 2 hari lepas tak habis. Bila buka daun pisang dia, dah melekit-lekit. Dah basi dah. Ini semua dia, tuan-tuan, berbohong. Jangan bohong. Yang ketiga kata Nabi SAW, wala tabaghadu, jangan marah memarah. Kenapa kita sekarang hidup tak tenang? Sebab kita saling marah. Sebab tu hidup tak tenang. Jom tuan-tuan, jangan marah. Sebab tu nama saya Kazim. Dalam Quran sebut Kazim. Wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan marah dalam hati. Saya tak marah, tuan-tuan. Saya relax. Tak ada nak marah-marah. Tak tahu, saya tak pandai marah. Sungguh, saya beli kereta. Baru beli. Plastik pun tak buka. Saya pergi ceramah di Taiping. Balik ke Ipoh, turun terowong tu, bayar tol. Tengah duk bayar tol, orang hentam kereta saya. Bayangkan tuan-tuan, baru sehari pakai. Pum, hak hentam tu pula kereta buruk nak mampu. Kereta jadi Nissan lama. Saya pun keluar. Abang, kenapa langgar kereta tengah bayar tol? Abang tak nampak tol ke? Allah, dia kata, saya tertekan minyak, ingatkan brek. Nah, elok. Abang main handphone kot, saya tanya dia. Dia diam. Jom kita pergi balai. Pergi balai, report. Habis report, dia main salam dengan saya. Ustaz Kazim kan? Ya. Oh, mak saya minat kat ustaz. Padahal dia langgar kereta saya. Tu saya telefon mak saya. Mak, saya ni langgar kereta Ustaz Kazim. Oh, bayangkan kalau saya maki dia. Bodoh, buta, perut, bahalul, tolol. Dia mesti report kat dia. Mak, Ustaz Kazim panggil bodoh, bahalul, tolol. Mak jangan ikut kuliah dari mak. Sebab tu jangan marah. Masuk workshop, repair balik. Selesai masalah. Marah pasal apa? Ni, tuan-tuan nampak mikrofon ni. Saya bila pegang mikrofon ni, ada kenangan. Kenangan manis, kau dan aku. Ni nampak ni. Takkan ku lupus. Duri ranjau dalam bercinta. Lumrah dunia. Hazura. Lumrah tuan-tuan. Tak pernah faham. Tak faham sudah. InsyaAllah, tuan-tuan. Saya juga dah siap lagu untuk album terbaru saya. Dah tak boleh ceramah. Buat album. 10 buah lagu. Akan diterbitkan tak lama lagi. Nak kiamat dah sekarang ni. Yang penyanyi jadi ustaz. Yang ustaz jadi penyanyi. Nak kiamat dah, tuan-tuan. Saya bukan susah. Nak ceramah di Pulau Larang, saya buat album. InsyaAllah saya tengah duk buat album, tengah duk siapkan lagu. 10 buah lagu. Lagu apa ustaz? Lagu tentang suami isteri, keluarga bahagia. Lagu nasihat menasihati. Dan saya ambil lagu-lagu lama, saya baharukan balik. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda. Tercurahlah cinta, hanya padamu juga. Itu akak nanti dapatkan yang original insya-Allah USB mu ada, CD mu ada nanti insya-Allah. Bila datang bulan Ramadan,
Saya akan jadi, yalah macam-macam lah kenangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, satu hari, saya duduk dekat stesen TV siaran langsung pukul 11 pagi. Saya sampai tu tuan-tuan, saya dah tengok dah berpusing dah. Pengacara berpusing, kamera pun pusing, saya duduk sandar dekat dinding, saya baca doa. Saya rasa saya tak pijak tanah. Tak boleh nak cakap dah, perut saya jadi kembung, tegang. Baca doa. Alhamdulillah, rancangan setengah jam siaran langsung lepas. Saya terus balik, saya kata kat driver saya, balik Ipoh, terus pergi hospital, jangan balik rumah. Doktor tengok perut saya tu, dia kembungnya, tegangnya. Doktor pun masukkan skop. Tak ada apa-apa. 15 minit rehat. Doktor kata kita skop kok punggung pula. Punggung pula. Kena liwat dah hari tu. Hak kok punggung pun tak ada apa. Jenuh buat tuan-tuan. Pi X-ray pula. Scan pula. Scan doktor perempuan Cina. Duk scan. Saya tak tengok scan tu, saya tengok dia. Muda pula tengok dia. Tak ada apa lencit, cantik semua. Buah pinggang cantik lah. Hati liver pun cantik lah. Tak ada apa. Tak ada batu. Tak ada apa. Semua cantik lah encik. Cantik lah. Saya berkata cantik. Entah. Nak faham? Tak faham sudah. Entah. 3 hari saya duduk dalam tu. Saya kata doktor saya nak balik. Doktor pun bagi balik. Perut duk kembung. Bulan puasa. Saya panggil warga pondok saya dalam 20 orang. Saya panggil ustaz saya 2 orang. Saya kata, okey makcik-makcik baca surah ni. Ustaz-ustaz baca ayat ni. Saya duduk di tengah-tengah. Mereka buat keliling saya. Saya duduk bersila tu, saya baca doa. Mereka baca Quran sampai habis. Saya mandi pukul 7.15 maghrib. Isteri saya buka puasa dengan anak-anak, saya mandi. Saya tak puasa, bawa keluar hospital. Bila saya mandi dengan air tadi, saya sapu dengan limau, bidara semua. Daripada perut saya ni tuan-tuan, keluar jarum. Saya ambil jarum tu, Allah. Saya pergi kat dapur, mama ni, jarum keluar. Sampai sekarang saya simpan jarum tu. Dalam botol, ada kapas. Jadi akak-akak kalau nak tengok jarum tu, mai rumah saya. Kalau saya nak pindahkan ke perut akak pun boleh kak. Kak pula kembung lepas ni. Oh, tuan-tuan, dahsyat. Bila saya pegang mikrofon ni, bulan Ramadan juga, 3 hari puasa. Lepas sembahyang tarawih, saya pergi tandah. Masuk masjid, surau sekolah saya, tandah balik, balik rumah, tandah. Sudah. Sepa ni. Satu malam 30 kali. Kencing tuan-tuan 30 kali. Saya kata mama, buat pergi hospital lah. Lain macam penyakit ayah. Duduk di hospital 1 hari, sampai ke malam. Saya tak larat nak kencing tuan-tuan. Sampai nurse tu bawa saya kolek. Datuk kencing dalam ni. Tak payah Datuk turun pergi tanda. Saya tak gamak nak kencing dalam kolek tu. Kena sebut elok-elok. Kolek. Takut tersasul. Tuan-tuan ni. Tak boleh faham. Tak faham sudah. Lah sekali saya turun daripada katil. Saya duduk tepi pintu tandas. Dalam wad. Duduk bersila tu. Saat lagi saya nak kencing. Saya merangkak masuk. Keluar balik, merangkak balik tuan-tuan. Berpuluh kali semalam. Allah. Lah sekali tuan-tuan pukul 3 pagi. Air kencing tak keluar. Berguling dalam tandas tu. Allah sakitnya. Oi, saya pun panggil nurse. Nurse pun datang. Nurse telefon doktor. Doktor kata masukkan air garam. Masuk kot jari ni. Tambah lagi 1 botol.
Lagi sakit tuan-tuan. Oi, saya kata hang panggil doktor hang sekarang juga. 4:30 pagi hang panggil sekarang juga. Mai doktor tu tuan-tuan, dia tebuk saya ni keluar air. Ya Allah, alhamdulillah. Apa penyakit ni? Besok pagi buat MRI. Masuk dalam terowong. Masuk dalam terowong MRI, sempitnya terowong MRI. Dia tinggi tu dengan hidung saya. Atas tu macam keranda, tinggi tu. Lah. Masuk-masuk 45 minit keluar. Doktor tu kata, Ustaz, tak nampak lah Ustaz. Habis tu, masuk lagi sekali. Allahu Akbar. Ingat mati tuan. Anak-anak tuan-tuan kalau degil, hantar MRI. Bayar 1,600. Tobatlah orang baik. Saya masuk 5 kali MRI tu. Bila dah siap, duduk dalam wad, doktor datang. Doktor datang. Doktor Cina. Encik Ustaz, kita telah melakukan MRI. Sekarang you tengok you punya ini atas pada ini ya. Dia ada macam satu benda putih benda putih ini kita panggil sebagai benda asing dia sepatutnya tidak ada di situ apa benda tu doktor? Maybe something like cancer nampak? Saya pun terikut cakap dia. So doktor, apa cadangan doktor? Doktor, apa cadangan? Saya pun terikut dia entah ni. Kita kena keluarkan lah sebab ini membahaya. Jadi mau operate ke? Kita akan melakukan operasi operation tak ada sebab takut risiko. Lagipun you kencing manis kita akan melakukan prosedur yang lain tanpa melibatkan kita buka you punya badan Macam mana doktor? Kita akan masukkan kabel daripada saluran kencing Macam mana? Kita akan masukkan kabel dari saluran kencing masuk, tarik, keluarkan balik. Saya baru cerita macam ni, tuan-tuan dah nyilu dah. Bapak tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kabel dia besar mana masuk saluran kencing. Sebab tu saya pegang mikrofon. Yang faham-faham, tak faham sudah. Allah. Nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak buat tak buat. Tanya doktor nombor 2. Doktor Melayu. Buat, Datuk. Buat, bahaya. Ini kanser, tarik keluar. Tanya doktor Hindia, nama dia mana? Macam mana dok? You buatlah, you sakit. Itu doktor pakarnya, dia tahulah. Buat. Bius. Doktor masukkan daripada saluran kencing. Masuk. Aduh. 2 hari doktor tak datang tuan. Saya duk tunggu mana doktor ni tak sampai-sampai ni. Nak report. Dia datang. Encik kita sudah melakukan prosedur tetapi bila kita masukkan itu masuk kabel kamera kita tengok dalam skrin benda putih itu dia makin lari. Lagi kita mau ambil dia, lagi dia lari. Sudah tuan-tuan. Habis itu, kita tak boleh buat sebab kita takut risiko. Sekarang kita keluarkan balik. Tak keluar lagi. So, apa cadangan you? Kita sudah meeting. Kita akan melakukan kali kedua. Astaghfirullahalazim. Tak payah. Saya cakap, tak mau dah. Bulan Ramadan, tuan-tuan, nak raya. Anak-anak saya balik, tinggal isteri saya dengan anak bongsu saya duduk dalam wad, tunggu saya. Datang satu menteri besar sebuah negeri. Dia bawa escort dia bawa doktor dia, polis dia, semua mai pukul 12 tengah malam.
Doktor tu cek sana, cek rekod sana, cek prosedur sini. Datuk, balik raya. Besok raya bukan? Ya, balik. Saya sakit ni. You tak sakit lah, balik. Astaghfirullahalazim. Tak sakit. Malam ni you discharge. Sign surat balik. Saya tanya isteri saya, Mama pandai ke bawa welfare? Mana Mama pernah bawa kancil boleh bawa? Ha? Tak apalah Mama bawa lah. Ayah dengan wire banyak ni. Beg air kencing, wire kat sini. Oh, banyaknya. Berjalan tu macam orang sunat tu. Sampai dekat RNR Cangkak Jering, saya tengok orang rumah saya pukul 2 pagi duduk macam ni. Ke tepi tengah tak raya lah aku. Saya kata Mama singgah sat main ayah bawa lah. Dengan wire, dengan straw semuanya, balik ke Kedah. Sampai pukul 5:30 pagi. Nak sembahyang subuh. Mak mentua terkejut punya wire banyak sangat. Raya tuan-tuan macam tak raya. Duduk atas katil sakit. Seminggu balik kampung, masuk hospital balik. Doktor buang wire-wire semua, doktor suruh kencing macam biasa. Wallah tuan-tuan, oi sakitnya. Masa nak kencing belajar tu pegang dinding tuan-tuan, pegang dinding. Aduh, sakitnya ya Allah, oi subhanallah. Masa tu saya ceramah tuan-tuan pakai jubah. Dalam jubah tu ada beg air kencing. Orang bukan tahu. Ceramah jalan. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa dalam dia tuan-tuan ni. Faham, tak faham sudah. Sebulan, 2 bulan dia recovery tu okey. Saya ceramah balik. Satu hari saya baca khutbah Jumaat. Habis sembahyang sunat, saya nak balik. Satu laki-laki tunggu tengah-tengah masjid. Dia kata, Ustaz, saya nak minta maaf dunia akhirat. Dia cium tangan saya, dia peluk saya, minta maaf Ustaz, saya naya Ustaz, saya buat zalim kat Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Saya teringat yang saya sakit, saya teringat kencing saya sakit, saya teringat saya tak boleh tidur pasal saya sakit macam itu. Dia mai minta maaf. Saya kata, abang, saya maafkan abang dunia akhirat. Sikit pun saya tak simpan dalam hati. Abang pilih balik. Saya tak tanya pun nama dia apa, daripada apa, sebab tak ada keperluan saya nak tanya. Yang perlu, dia minta maaf, saya maafkan. Sebab Nabi kata, jangan marah orang. Jangan marah orang. Sebab tu tuan-tuan, saya rasa tenang hidup saya. Saya tak ada musuh. Walaupun ramai musuh, tapi saya tak pernah anggap dia orang musuh. Hidup saya tenang. Walaupun tuan-tuan penderitaan tu cukup hebat, tapi dia dah datang minta maaf. Jangan marah pada dia. Maafkan dia. Khuzil af. Maafkan dia, maafkan dia, maafkan dia. Jadi akak-akak, maafkanlah. Tadi 19 buah bas datang melawat saya. Hampir 1,000 orang ambil gambar dengan saya. Ada satu makcik tu datang. Ustaz, nak tanya sikit. Ya. Suami makcik dah meninggal. Ya. Tapi makcik masih marah pada dia. Makcik benci pada dia. Kenapa kak? Dia menikah lain. Kak tak maafkan dia sampai sekarang. Dia dah mati dah. Lama dah meninggal. Tapi kak tak boleh ingat muka dia. Kak benci. Pasal apa? Dia menikah lain. Bila? Waktu dia hidup lah. Bukan dia mati nikah lain. Bodoh tu ustaz ni. Betul lah, betul lah. Jadi kak tak boleh ingat dia ustaz. Dia tipu kak. Kak benci. Sekarang kak rasa tenang tak? Saya tanya dia. Kak rasa tenang tak? Kak duk teringat pada dia. Kak duk teringat. Cuba kak belajar memaafkan dia. Kak ingat pada Allah. Kak ingat pada Allah. Hak pada suami tu dia punya pasal lah. InsyaAllah kak rasa tenang. Mana nak kena maaf ke ustaz? Dia dah mati kak oi.
Sudah. Dia dah mati dah. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni bumi. Ni tangan saya ni bumi. Nu langit. Nabi Muhammad bila dia naik ke langit, makin tinggi dia di langit, dia tak nampak ada apa yang ada di bumi. Susah di bumi, nikmat di bumi, orang benci di bumi, langsung dia tak ingat. Sebab dia dah mi'raj. Yang dia atas tu lagi seronok. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekarang ada benda yang tak seronok pada tuan-tuan, jangan tengok. Tuan-tuan hanya tengok Allah saja. Tuan-tuan hanya niat pada Allah saja. Tuan-tuan hanya cari redha Allah saja. Yang di dunia ni tak suka, lantak pergi tuan-tuan. Yang di sisi Allah lagi hebat. Sebab tu kita kena jadi mi'raj. Aku buat hanyalah semata-mata kerana Allah. Selesai tuan-tuan. Dan yang terakhir tuan-tuan, wala tada baru. Jangan boikot memboikot. Kita duduk dalam kampung ni sama-sama Islam, jangan boikot. Jangan benci membenci, belakang membelakang. Dia panggil kenuri tak datang, dia mati tak datang, dia sakit tak ziarah. Jangan. Kita duduk dalam satu kampung, kita adalah bersaudara. Jadilah bersaudara. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah ceramah 1 jam 30 minit. Saya pun penat dah tuan-tuan, nak rehat lah. Besok rakaman 30 episod pula. Cukuplah. Saya dah ceramah banyak tahun dah di sini. Lah saya mari bila? Ada pernah mai ke sini? Tak pernah mai. Allah. Saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama datang di sini. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Kita jumpa hari Khamis. InsyaAllah. Saya minta maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.